أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wa syukru lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Pertama sekali mari kita sama-sama bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengurniakan kepada kita nikmat-nikmatnya yang sangat banyak, terutamanya nikmat iman, nikmat hidayah, taufik dan sebagainya. Mudah-mudahan segala nikmat-nikmat yang dikurniakan kepada kita sentiasa dikurniakan dan dijadikan kita orang-orang yang sentiasa bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang dikurniakan itu. Dan dengan berkat syukur itu mudah-mudahan ditambah lagi dengan nikmat-nikmat yang lain oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dimuliakan, saya ingin mengisi kuliah pada malam ini untuk menjelaskan suatu persoalan yang berkait dengan keyakinan kita, akidah kita. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan jin dan manusia untuk tujuan utamanya adalah mengenal dirinya, mengenal Allah Subhanahu wa taala, mempercayai dan meyakini ketuhanan Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya beribadah mengabdikan diri kepadanya, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Allah berfirman di dalam Al-Quran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Aku, kata Allah, tidak menjadikan jin dan manusia kecuali untuk tujuan beribadah mengabdikan diri kepadaku, yakni kepada Allah. Dan kita tidak dapat beribadah kepada Tuhan yang kita tidak kenali. Maka kerana itu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menafsirkan perkataan
illa liya'budun dengan arti illa liya'rifun, supaya mereka mengenal, supaya mereka bermakrifat, berkeyakinan terhadap ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Jadi persoalan makrifat, persoalan keyakinan, akidah ini merupakan persoalan yang sangat penting yang perlu kita sama-sama jaga. Kerana kerosakan dalam persoalan ini, terutamanya kerosakan pada perkara-perkara asas dalam akidah, akan merosakkan seluruh keyakinan. Berbeza dengan kerosakan pada amalan, pada pelaksanaan perintah-perintah Allah, maka itu merosakkan bahagian itu dan mengakibatkan dosa yang akan ditanggung oleh manusia. Tapi akidah ini, bila rosak salah satu di antara asas-asasnya itu, dia akan menjadikan keseluruhan akidah itu menjadi rosak. Maka sebab itu persoalan akidah ini perlu kita sama-sama mempelajari, memahami dan berpegang teguh dengannya. Maka antara persoalan yang ingin saya jelaskan pada malam ini, kerana persoalan ini telah menjadi masalah yang mengundang perbezaan pandangan dan perdebatan di kalangan umat ini, maka perlu dirasakan untuk dijelaskan supaya kita memahami perkara ini baik dan tidak tersalah kefahaman dan pegangan kita. Maka terserahlah kepada masing-masing untuk menerima atau menolaknya. Kerana tugas yang mengetahui tentang perkara ini menyampaikan menurut kadar yang mereka fahami berdasarkan dalil-dalil Al-Quran dan hadis. Maka persoalannya iaitu antara akidah, pegangan yang perlu kita fahami, perlu kita yakini tentang Allah Subhanahu wa taala, ialah antara sifat-sifatnya yang dinaskan di dalam Al-Quran, ialah Allah Ta'ala itu bersifat mukhalafah, iaitu dengan erti Allah Ta'ala itu tidak sama, tidak menyerupai, tidak sama sekali dengan apa jua perkara pun makhluknya itu. Tidak ada persamaan langsung sedikit pun Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu makhluknya. Itu perkara yang perlu kita fahami baik-baik dan yakini baik-baik. Dalam ilmu sifat 20, antara tunjangnya yang perlu kita pegang tentang Allah, mukhalafatuhu lil hawadis. Allah ini tidak sama, tidak menyerupai sesuatu makhluknya, sesuatu pun dari makhluknya. Jadi apa-apa yang berkait dengan makhluk ini, maka Allah Subhanahu wa taala tidak seperti itu. Ya, kita faham baik-baik perkara. Apa saja sesuatu makhluk ini maka Allah Ta'ala lain dari yang itu. Tidak sama sekali. Sesuatu. Segala makhluk ini, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak seperti itu. Apa saja yang berkait dengan makhluk. Makhluk itu, antaranya, dia ada rupa, dia ada bentuk. Maka Allah tidak seperti itu. Tamsil, untuk huraian. Makhluk itu, dia ada ruang, dia ada tempat. Maka Allah tidak seperti itu. Dan sebagainya. Segala persoalan dengan makhluk ini, berkait dengan makhluk, dengan ciri-cirinya itu, Allah tidak seperti itu. Biarkan. Itu tahqiq kepada mukhalafatuhu lil hawadis. Dari mana semua ini? Maka itu dinaskan di dalam Al-Quran. Antaranya pada ayat yang selalu kita baca. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Maka tidak ada seseorang pun
Tidak ada sesuatu pun. Ahad ini sesuatu. Sama ada seseorang atau sesuatu pun yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada. Antara sekian banyak makhluk ini dengan makhluk dan segala ciri-cirinya, tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah. Jelas. Biar tahqiq. Saya mengukuhkan ini dulu ni kan ada isu yang akan saya nak sebut. Ya, faham hakikat ni. Dan kalau kita nak tengok pada ayat yang lain, dinaskan juga pada ayat yang lain. Itu ayat yang selalu biasa juga kita dengar dan banyak kali juga disebut oleh pengkuliah-pengkuliah, iaitu laisa kamislihi syai'un. Maka tidak ada sesuatu pun yang seumpama dengannya. Kamislihi itu ditahqiq. Tidak ada sesuatu pun sama sekali. Sesuatu pun tidak ada yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala, yang menyamai dari semua segi. Jadi kita meyakini kewujudan Allah dalam keadaan kita yakin wujudnya, tapi bagaimana? Tidak dapat dicapai, tidak dapat digambarkan. Hanya diyakini wujud Allah Ta'ala itu berdasarkan dalil-dalil yang menunjukkan kewujudannya. Bagaimana Allah itu? Maka di luar tanggapan kita. Itu kita kena faham balik mukhalafah. Ini tempat ini penting ni sebab ada isu yang saya nak sebut ni. Dan kalau kita tengok kepada Al-Asma' Al-Husna, tengok dari aspek Al-Asma' Al-Husna, nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Antara nama-nama Allah adalah Az-Zahiru wal-Batinu. Apa artinya? Al-Imam Al-Ghazali antaranya menulis kitab menjelaskan tentang makna-makna Al-Asma' Al-Husna ni. Antara ulama yang menulis huraian maksud dan tafsiran Al-Asma' Al-Husna ni, antaranya lah Imam Ghazali. Satu kitab khusus ditulis untuk menjelaskan tentang nama-nama ini, iaitu Al-Maqsadul Asna. Nama kitab memang ditulis oleh Al-Ghazali untuk mengupas tentang nama-nama Allah ini, pengertiannya. Maka secara mudahnya, Allah yang bernama, yang namanya Az-Zahir itu dengan makna Allah yang nyata tanda-tanda ketuhanannya. Itu maksud zahir. Yang zahir itu, zahir apa benda? Yang nyata tanda-tanda, alamat-alamat, dalil-dalil yang menunjukkan kepada ketuhanannya. Sangat jelas. Yang ni dalil-dalil, tanda-tanda yang menunjukkan kepada kewujudan Allah dan sifat-sifat ketuhanannya itu sangat jelas dan terang. Itu maksud Az-Zahir. Adapun Al-Batin, yang maha batin, Az-Zahir itu yang maha zahir. Maksudnya itu nyata. Apa yang nyata? Tanda-tanda, dalilnya, alamatnya, sehingga orang tak perlu fikir panjang untuk meyakini Allah. Sebab apa? Dalilnya terang dak halal, nyata dak halal. Itu kita nanti kita huraikan. Dah kenapa ada orang kafir juga tak percaya juga, itu nanti aspek lain. Tapi nak beritahu, dalil-dalil tentang ketuhanan Allah sangat terang dan nyata, sehingga orang cerdik pun boleh meyakini, orang bodoh pun boleh meyakini, boleh percaya dengan mudah tentang kewujudan Allah. Tidak perlu kepada pemikiran arah tinggi, tak perlu. Cukup dengan pemikiran yang biasa-biasa pun sudah cukup untuk memahami dalil-dalil tentang kewujudan Allah dan sifat-sifat kesempurnaannya. Itu Az-Zahir, yang maha zahir. Adapun Al-Batin, yang maha batin ini, yakni hakikat sebenar diri Tuhan itu sangat rahsia, sehingga tidak dapat dicapai oleh sesiapa pun. Itu Al-Batin, sangat rahsia, tidak dapat dicapai oleh sesiapa pun hakikat sebenarnya. Kita nak fikir gitu, kita nak kemana dah?
di luar pemikiran. Sehingga ulama-ulama ada menyebut tidak mengenal Allah itu kecuali Allah juga. Allah sajalah yang tahu tentang dirinya. Kenapa? Kerana al-batin, yang maha rahsia, yang sangat tersembunyi hakikat dirinya, tak dapat dicapai oleh makhluknya di dunia ini. Cuma Allah Ta'ala menjanjikan, memberitahu bahawa di akhirat nanti Allah Ta'ala akan menganugerahkan kepada hamba-hambanya yang mukmin untuk mengenal dirinya itu, yang sebenarnya itu, sebagai satu anugerah, sebagai suatu kurniaan, sebagai nikmat yang paling besar di antara nikmat-nikmat yang ada di dalam syurga. Itu di akhirat. Allah Ta'ala akan memperlihatkan dirinya, memberikan kemampuan kepada makhluk ni untuk mengenal dirinya yang sebenar itu. Bila waktu tu? Di akhirat. Dinaskan di dalam Al-Quran. Wujuhun yawma idzin nadiratun ila rabbiha nazirah. Muka-muka pada hari itu yang di hari kiamat berseri-seri memandang kepada Tuhan mereka itu. Kalau di dalam hadis, innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara lailata haza. Kamu akan melihat Tuhan kamu dengan keadaan terang dan nyata. Terang dan nyata dengan erti diberi kekuatan oleh Allah untuk mengenali hakikat zatnya itu. Sebagaimana kamu melihat bulan di malam bulan purnama itu. Itu tamsilang nak menyatakan sangat jelas dan terang. Bukan tamsilang itu nak menyatakan Tuhan itu ada rupa, ada arah situ-sini, tidak. Tapi tamsilang itu nak menyatakan manusia dapat menanggapi Allah dengan jelas. Dan itu satu kurnianya. Bila berlaku di akhirat. Dunia ni kita kena pegang hakikat. Dan sifat Allah Ta'ala mukhalafah ni sifat yang kekal. Dunia pun gitu, di akhirat pun gitu. Dah mana manusia boleh tengok tu, itulah kurnia Allah. Allah Ta'ala memberi kemampuan kepada hamba-hambanya untuk menanggapinya. Dan itu termasuk dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana itu diberitahu dalam Al-Quran, diberitahu di dalam hadis. Dan ini salah satu dasar keyakinan kita. Pegang kemat. Baik, maka dari sinilah timbulnya isu. Timbulnya isu, dan perkara ini sudah lama berlaku, tapi tergelang timbul. Dibangkitkan, lalu dibahas, dijawab oleh alim ulama senyap. Lama lupa timbul semula. Dijelaskan, dihuraikan senyap. Lama jelas timbul balik semula. Iaitu keyakinan berkait dengan perkara ini. Bila adanya keyakinan yang mensabitkan Allah Ta'ala itu bertempat di tempat-tempat tertentu. Inilah isu. Sebab tu saya nak jelas benda ni supaya jangan keliru. Maka sesiapa yang nak pakailah. Tamu terima penjelasanmu, terserahlah. Cuma saya nak beritahu berdasarkan dalil-dalil Al-Quran dan hadis dan sikap alim ulama kita dengan rujukan-rujukannya. Kita tak bercakap kosong. Agama ni kalau nak cakap biar ada sandaran. Dalil Al-Quran dan hadisnya, alim ulamanya, siapa orang, di mana dia berkata demikian, apa kata-katanya, biar jelas. Jadi maka nak membahaskan perkara ni, isu ni perlukan kepada penelitian sikit lah. Saya tak nak pergi isu yang jauh-jauh ni, nak tengok isu ni je. Saya latar belakang kenapa saya rasa saya perlu jelaskan ini, kerana pernah satu ketika masa saya duduk di pejabat saya, bilik tu, ada orang tepek kertas di pintu bilik saya. Tepek. Nak mari jumpa kita, barangkali jumpa salah kok. Tepek pintu. Tuang tak tahu siapa dia. Macam surat layar lah, konong-konong. Kita lihat apa? Antara tanda-tanda ajaran sesat, iaitu meyakini Tuhan itu tidak ada tempat. Oh, balik pula dah. Tanda ajaran sesat. Bila yakin Tuhan itu tidak ada tempat.
Jadi hendak sesaknya Tuhan tu ada tepat. Kita nak tengok kalau Tuhan tu nak apa rupa. Marilah Tuhan sekali tengok. Nak tengok. Dia tinggal begitu je. Itu isu. Dan lebih-lebih lagi akhir-akhir ini semakin ketara. Semakin ketara. Ini saya nak beritahu senario dulu. Sehingga semakin berani. Dan puncanya tadi tahqiq mukhalafah. Sehingga ada yang semakin berani mula antaranya menyatakan Tuhan mula turun di Tursina, turun di Bukit Tursina. Dan bila ditanya, bila turun situ, bagaimana dengan tempat asalnya tu? Kosonglah. Pulak dah. Kemudian berani lagi hari ini. Tuhan ini ada tangan kanan. Lepas tu jakit pula, ada tangan kiri pula lagi. Pula lagi. Kemudian kita dengar juga daripada beberapa sumber, Tuhan tu macam manusia. Baik. Dari mana semua ini? Ni. Saya nak beritahu punca je. Kenapa mari timbulnya keyakinan Tuhan ada situ, Tuhan ada tangan gini-gini, Tuhan turun ke Bukit Tursina, Tuhan rupa macam manusia. Dari mana semua ni? Kat mana punca dia? Tentang punca penyakit. Puncanya ialah melihat kepada dalil Al-Quran dan hadis pada sebahagian ayat saja atau hadis saja tanpa melihat keseluruhan dalam isu, dalam kes yang berkaitan. Satu punca dia. Maksudnya dalil-dalil yang banyak dalam Al-Quran dan hadis tu dipilih yang tertentu saja dipakai. Yang lain tidak ditengok sekaligus. Satu. Yang kedua, manhaj, metod, cara memahami dalil itu iaitu cara memahami dalil secara zahir semata-mata. Semua perkara dipahami secara zahir saja. Itulah dua punca utama. Hanya melihat ayat-ayat tertentu saja. Yang kedua, cara dia faham dalil itu menurut bahasa yang zahir saja. Kalau ayat kata gitu, gitulah. Itu punca dia. Baik. Untuk saya jelaskan perkara ni tak boleh nak lari daripada istilah-istilah yang akan saya sebut salaf, khalaf. Tak boleh nak lari. Kerana ini membabitkan aspek manhaj, metod, cara ni. Maka hari ni kita dengar semacam ada pertembungan antara salaf dengan khalaf. Sebenarnya tak ada. Tak ada pertembungan antara salaf dengan khalaf. Yang akan saya terangkan. Salaf dan khalaf ini sebenarnya dua-dua ini adalah termasuk dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tak ada pertembungan antara dua ini. Yang ada pertembungan bukan antara salaf dengan khalaf. Antara salaf dan khalaf ini duduk bawah satu payung namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan satu lagi yang dinamakan Salafi Wahabi. Tengok molek. Bukan antara salaf dengan khalaf, tapi salaf khalaf ni menjadi satu, pertembungan dia dengan Salafi Wahabi. Baik. Apa beza antara nama lagi? Saya matok tiga lah. Salaf, khalaf, selagi Salafi Wahabi. Kita tengok sesi dulu. Baru kita tengok isu berkait. Baik. Salaf. Apa arti salaf? Salaf ni secara mudah orang-orang yang terdahulu. Dia banyak makna dari segi bahasa. Cara mudahnya orang-orang Islam zaman awal dulu. Khalaf orang-orang Islam yang terkemudian. Secara kasarnya. Tapi secara istilahnya ulama-ulama menjelaskan salaf ini ulama-ulama yang hidup pada 3 kurun pertama Islam, yakni 300 tahun ke bawah. Itulah yang dinamakan
salaf. 300 tahun ke bawah tu. Maka kalau kita tengok 300 tahun ke bawah ni, maka yang duduk di zaman tu termasuk imam-imam fiqh tu. Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah dulu lagi, Imam Malik ke dia awal sikit. 3 imam ini semasa. Imam Malik tapi dia tua sikit. Kemudian Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal sezaman ni. Bidang 3 orang ni. Abu Hanifah dulu sikit. Tapi imam-imam fiqh ni duduk dalam kelompok tu. Kelompok 300 tahun ke bawah ni. Ada hak sepadang-sepadang pun ada lah sikit. Hak sepadang tu. Itu salaf. Jadi kalau kita nak sebut dari segi ni, salaf ni termasuklah imam-imam mujtahidin tu. Yang kita ikut hari ni, Al-Imam Syafi'i antaranya. Tu dia. Dia faham molek pengertian. Dan termasuk juga imam-imam dalam usuluddin tu. Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi, dia hidup sepadang. Separuh banyak duduk pada zaman 300 ke bawah, lajak sikit, kadang-kadang masuk ke 300 lebih sikit. Itu imam-imam dalam usuluddin. Yang akidahnya kita pegang sampai hari ini, Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Dari segi masa, dia banyak ke arah zaman salaf, 300 ke bawah. Dari segi masa. Baik, khalaf. Khalaf ini ulama-ulama, alim ulama, orang-orang Islam dan alim ulama yang hidup 300 tahun ke atas. Sampai ke zaman kita ni. 300 tahun ke atas sampai ke zaman kita ni dinamakan khalaf. Baik, khalaf. Itu dari segi masa. Jadi salaf dan khalaf ni masa. Bukan mazhab. Masa. Jadi saya nak fahamkan keadaan salaf dan khalaf dulu ni. Dia adalah merupakan tempoh masa. 300 tahun ke bawah hijrah tu salaf. 300 tahun ke atas tu khalaf. Itu pendapat yang kuat. Ada pendapat lain yang apa ni? Pendapat lain, pendapat yang kedua dalam menjelaskan, dia kata 500 tahun ke bawah tu dikira salaf lagi. 500 tahun ke bawah tu maka termasuklah Imam Ghazali. Kan Imam Ghazali meninggal 505 Hijriah. Jadi 500 tahun ke bawah ni dikira salaf. 500 tahun ke atas sampai zaman kita ini khalaf. Itu salaf dan khalaf. Tapi kuatnya 300 tahun pertama salaf. Lepas daripada tu dinamakan khalaf. Baik, jelas. Jadi tidak ada mazhab yang dinamakan mazhab salaf. Tak ada. Sebab apa saya kata gitu? Bila sebut mazhab ni, kena tengok tokoh dia tu. Siapa dia? Kita mazhab Syafi'i. Merujuk kepada siapa? Merujuk kepada tokoh mujtahidnya tu. Al-Imam Asy-Syafi'i. Mazhab Hambali. Kepada siapa tempat rujuk mazhab Hambali? Merujuk kepada tokohnya Ahmad Ibnu Hanbal. Mazhab Hanafi. Kepada siapa dia dirujuk? Balik kepada siapa dia? Kepada mujtahidnya, namanya Al-Imam Abu Hanifah. Mazhab Maliki. Kepada siapa tempat rujukan dia? Kita tahu Maliki ni. Nisbah kepada siapa dia? Merujuk kepada mujtahidnya. Imam mujtahidnya iaitu Imam Malik bin Anas. Mazhab Asy'ari, akidah. Kepada siapa tempat rujukan, tempat balik dia? Kepada Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Dan mazhab salah tu nak balik ke siapa? Tak ada tempat nak balik. Zaman tu ada belaka. Hak molek zaman salah ni, sekalipun Nabi beritahu khairul quruni qarni summal ladzina yalunahum.
Sebaik-baik kurung, kata Nabi, kurung aku 100 tahun zaman aku ni. Kemudian yang mengikutinya 100 tahun lepas tu. Kemudian yang mengikutinya campur 100 tahun lagi. Itu dinamakan salah 300 tahun tu, sebab Nabi sebut khairul quruni qarni tu. Jadi dalam tempoh tu ada hak jadi, ada hak tak jadi. Jadi dalam tempoh tu salah orang panggil 300 tahun ke bawah sana. Tapi dalam tu ada orang soleh, ada imam-imam yang lurus perjalanannya, ada yang terbabah juga. Pendiri Mu'tazilah Wasil bin Atha hidup zaman tu juga. Jadi kalau kita sebut ada mazhab salah, itu dari segi tahqiqnya tak betul. Tak ada mazhab namanya mazhab salah. Hak ada, saya kata mazhab orang panggil Salafi Wahabi. Ni saya tak kata. Nak dengar. Biar nampak dulu. Kita buka dulu. Nak faham isu ni kok mana. Jadi kita kena faham perkara tu. Jadi salaf ini dia bukan mazhab, dia masih. Baik. Setengah orang bila dia guna istilah mazhab salah ni, bila nak rojok kepada orang, tak betul dah, tak ada orang yang boleh dirojok. Bila sebut salah tu, nak rojok ke sesiapa dia, tak boleh nak rojok. Maka kerana itulah setengah orang dia mengaitkan istilah mazhab salah ni kepada manhaj. Bila nak rojok kepada orang tak boleh dah ni, maka adalah setengah orang mengaitkan istilah mazhab salah ni kepada kaedah, metodologi yang digunakan ataupun manhaj yang dipakai. Manhaj apa benda? Manhaj yang tidak menakwil ayat-ayat Al-Quran. Maka dikatakan itulah mazhab salaf. Lalu macam mana? Ternyata kenyataan ini tidak benar. Tak boleh nak pakai juga. Sebab apa saya kata gitu? Sebab kajian-kajian yang dibuat oleh alim ulama mendapati bahawa takwil ni, menakwil ayat, menjelaskan ayat ni sudah berlaku di zaman awal Islam lagi. Menyebabkan ulama-ulama pada kurun 300 kurun pertama tu sudah ada. Jadi kalau kita nak kata mazhab salah ni mazhab yang tak takwil ayat Quran, Quran kata gitu-gitulah, tak betul. Sebab apa? Salah tadi tu 300 tahun ke bawah tu ulama-ulama dia tu tidak semua pakai kaedah tu. Ada di antara mereka itu yang menakwil ayat Al-Quran. Maksudnya takwil dengan arti menjelaskan ayat-ayat tu. Mungkin romek sikit, tak apalah. Mana romek itu kita tak panjang lah. Tapi nak faham bahawa kesimpulan yang saya nak buat bila sebut salah ni di zaman, dia bukan mazhab tertentu. Baik. Maka salah dan khalaf ni begitulah maksudnya. Cuma menjadi sesuatu yang sudah lumrah lah hari ini, sudah dipakai pada hari ini. Boleh saya lajak masa sikit ajak sikit. Hari ini sudah masyhur diguna pakai bahawa salaf ini pada dasarnya iaitu merujuk kepada aliran ataupun manhaj yang mana mereka ni mentakwil ataupun menjelaskan makna-makna ayat Al-Quran. Hari ini orang faham hari ini. Adapun salaf dalam istilah yang dipakai ini iaitu golongan atau manhaj yang tidak menakwil ataupun tidak menjelas, tidak menghurai ayat-ayat tertentu. Jadi hak jenis menghurai, menjelas ayat-ayat tertentu itu cara kebanyakan khalaf. Kebanyakan, bukan semua. Kebanyakan khalaf. Dan yang tidak menjelaskan, tidak menghuraikan ayat-ayat tertentu itu adalah kebanyakan salaf, tapi bukan semua. Biar bang. Jadi isu besarnya menakwil ayat. Jadi hak jenis tidak takwil ni, tidak jelaskan maksudnya itu, sebahagian besarnya itu
merupakan pendirian salaf. Ulama-ulama terdahulu banyak gitu. Tapi tidak semua. Kemudian hak takwil ayat pula ni menjelaskan dia ni itu manhaj ini digunakan oleh ramai ulama-ulama khalaf, ramai. Tapi tidak semua. Biar faham gitu. Okey, saya nak pergi ke tempat poin besar nak kabur. Jadi berkaitlah kita dengan persoalan tadi tu, masalah isu keyakinan yang menjadi pegangan kita, aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah, Tuhan itu tidak bertempat mana-mana. Mukhalafah, tidak sama dengan segala makhluknya, antaranya tidak melibatkan tempat. Itu keyakinan kita. Maka yang ketiga tu, inilah yang akan saya bandingkan dalam bentuk dalil. Yang saya sebut selagi ini iaitu dinamakan Salafi Wahabi. Salafi Wahabi ni satu kelompok aliran baru hari ini yang dikaitkan dengan pendirinya iaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab 200-300 tahun yang lalu di Saudi Arabia. Sudah meninggal, tapi ajaran dia tu telah membentuk suatu mamlakah kerajaan yang kita kenal hari ini, kerajaan Saudiah Arabiah Saudiah hari ini. Itu kesan-kesan yang dia tinggalkan. Dia satu aliran. Jadi dia disebahkan kepada tokoh tu namanya Muhammad bin Abdul Wahhab. Sekalipun penisbahan ni pun masih ada hitam putih, kadang-kadang setengahnya tepat, setengahnya kadang-kadang orang yang kedian ni lebih-lebih banyak juga tu. Tapi pada dasarnya gitulah. Wahabi ni aliran yang dinisbahkan kepada ajaran tokoh ni pada dasar secara umumnya. Sekalipun ada benda-benda yang tokoh ni sendiri tak kata gitu, tapi orang kedian ni faham, pegang semacam itu. Tidak seperti yang dibawa oleh tokoh tu sendiri dalam beberapa perkara, ada juga. Kemudian hak ni Muhammad Abdul Wahhab ni, dari segi pemikiran dia adalah lanjutan daripada tokoh-tokoh sebelum tu lagi, kurun yang ke-7 Hijriah, namanya Syekh Ibn Taymiyah. Jadi kena ingat tokoh-tokoh ni. Syekh Ibn Taymiyah, Muhammad bin Abdul Wahhab, ini antara tokoh-tokoh penting aliran ni. Tapi punca sejarah di sisi lain. Tapi nama istilah Salafi Wahabi ni dikaitkan dengan tokoh yang saya sebut tadi, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ni. Tapi ajaran-ajaran dia tu banyak dicedok daripada tokoh sebelumnya itu, iaitu Syekh Ibn Taymiyah. Baik. Balik kepada isu asal saya nak khabar tadi. Tentang keyakinan, kalau Ahlus Sunnah meyakini Allah Ta'ala itu bersifat mukhalafah, tidak serupa dengan segala makhluknya. Maka antara yang berkait dengan makna ni, Allah Ta'ala itu tidak bertempat. Sebagaimana makhluk ni ada tempat, maka Allah Ta'ala tidak bertempat. Baik. Salah pun kata gitu, khalaf pun kata gitu. Salah dan khalaf sama dalam bab. Cuma hak lain sikit, Salafi Wahabi, yang keterangan mereka itu mengarah kepada Allah Ta'ala tu ada tepat. Tapi bila kita tekan sikit, ia cair sikit. Bila kita lock, ia teruk sikit lagi. Bila orang tekan, ia kendor sikit. Jadi ia dok ni. Tapi ke arah itu, ke arah meyakini Tuhan tu bertempat. Jadi salah dan khalaf tetap keyakinan yang serupa. Ini dua manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahawa dalam bab ini Tuhan itu tidak bertempat. Yang kata bertempat ni itu dipahami atas daripada penjelasan kelompok Salafi Wahabi ini ke arah itu. Baik. Maka antara ayat, saya nak beri contoh atas ayat. Maka antara ayat yang menjadi fokus kepada bahasan ini adalah firman Allah yang berkaitan, yang menyebut tentang arash. Tu antara isu besarnya.
Summa stawa 'alal 'arsy, atau ayat-ayat lain. Ada beberapa ayat dalam Al-Quran yang menyebut tentang perkara ini, bukan satu ayat, beberapa ayat. Tapi kesimpulannya Tuhan itu istiwa. Kalau kita terjemah summa stawa 'alal 'arsy, saya sebenarnya tak berapa nak sebut perkara-perkara ni, tapi terpaksa sebut jugalah hari ni bila perkara ni sudah menjadi bahasan umum. Kalau benda ni tak jadi isu, saya pun tak apa nak cerita hal-hal ni, kerana dia melibatkan kepada tafsiran, kepahaman yang mungkin setengah orang yang tak ada asal tu payah sikit. Tapi oleh kerana benda ni sudah ditabur secara terbuka, sudah dibahaskan secara terbuka dan dipercakapkan secara terbuka, saya rasa perlu saya jelaskan. Mudah-mudahan jadi pedoman pada semualah. Baik. Bila Tuhan menyebut summa stawa 'alal 'arsy, kemudian Tuhan itu beristiwa di atas arasy. Apa makna ayat ini? Persoalan, apa makna ayat ini? Kalau salaf, fahaman salaf, mereka menguraikan ayat ini, mereka kata macam mana? Summa stawa 'alal 'arsy itu, istawa ni, arasy lah. Istawa ni dengan makna duduk, bersila. Kalau raja kau duduk atas singgasana dia tu, itu istawa. Jadi kalau kita terjemah ayat ni, terjemah secara kasar ni, kemudian Tuhan duduk atas arasnya. Bahasa. Baik, bagaimana fahaman salaf dalam perkara ni? Ulama-ulama yang terdahulu ni, yang manhaj mereka ni, sebahagian besar mereka ni mengambil sikap tidak takwil. Mereka kata istawa tu, duduk tu, faham makna dia. Tapi makna tu itu bukan yang dikehendaki. Bukan makna tu yang dikehendaki. Dah makna apa yang dikehendaki? Tidak tahu. Allah Ta'ala saja yang tahu. Serah kepada Allah. Maka itulah yang dinamakan tafwid. Itulah pendirian salaf yang terdahulu. Tafwid. Tafwid ni makna apa? Serah kepada Allah. Dah makna hak kita faham tu duduk atas arah tu, bukan makna tu. Dah makna apa yang dia lagi? Tak tahu. Serah kepada Allah. Yang itu orang panggil tafwid. Dan inilah pegangan salaf. Dan mereka tidak beriktikad bahawa Tuhan tu bertempat di situ, tidak. Makna yang menunjukkan Tuhan duduk situ tu, itu bukan makna dia. Makna apa? Tak tahu. Serah kepada Allah. Itulah salaf. Kau nak tahu salaf. Khalaf pula macam mana? Khalaf kata makna Tuhan duduk atas arah tu tak boleh pakai. Sebab apa? Melawang dengan sifat tadi tu, mukhalafah. Bukan maksudnya, bukan makna itu. Bukan makna itu yang dikehendaki. Tuhan duduk atas arah ni bersila, bukan makna itu. Dah makna apa yang dikehendaki? Kata perkataan istawa ni dalam bahasa Arab banyak makna. Orang Arab guna perkataan ni dengan banyak makna. Salah satunya dengan makna duduk tadi tu. Itu salah satunya. Tapi bukan satu-satunya. Salah satu. Maka makna-makna lain bagi istawa ni adalah dengan makna menguasai. Menguasai. Jadi mereka melihat makna inilah yang sesuai untuk dihubungkan dengan Allah Ta'ala. Iaitu Allah Ta'ala menguasai arasnya. Menguasai arasnya. Bukan berarti duduk. Menguasai arasnya. Maka itu dinamakan takwil, menjelaskan. Menjelaskan makna sebenarnya. Makna yang zahir itu, Tuhan duduk atas arah itu tidak dikehendaki. Dan makna apa? Maka perkataan ini kata ulama khalaf, istawa ni ada makna lain. Antaranya makna menguasai. Makna inilah yang boleh digunakan untuk menjelaskan makna ayat ini. Lalu mereka kata kemudian Tuhan istiwa di arasy tu dengan makna Tuhan menguasai arasy.
Maka yang itu dinamakan takwil, menjelaskan maksud dia tu. Baik. Antara salah dengan khalaf ni, tepat sama dia kat mana? Tepat sama dia. Dua-dua ni dok pakai makna zuhir tu. Makna Tuhan duduk atas arah ni, salah pun kata dok, khalaf pun kata dok. Tu tepat sama dia. Tepat beza dia kat mana? Salaf tidak menjelaskannya, serah maksudnya kepada Allah. Itu salaf. Tafwid namanya. Khalaf menjelaskan maknanya, makna yang sesuai dari segi bahasanya dan dengan sifat-sifat ketuhanannya. Bahasa pun sesuai, kemudian dengan hal-hal ketuhanan pun sesuai, maka dijelaskan. Itu dinamakan takwil. Jadi dua-dua ni sama dari segi mereka menolak makna zahir itu, bahawa Tuhan duduk atas arah dia, itu bukan. Dua-dua salah pun kata gitu, khalaf pun kata gitu. Itu nak tahu salah dan khalaf. Ada pun yang menjelaskan Tuhan itu duduk di atas arah lah. Memang duduk atas arah lah. Tapi duduk mana? Tak tahu. Hak tu mana tu? Hak tu nasi masuk separuh. Masuk sangat tak, separuh masuk. Bertempat lah, tapi cuma tak tahu bertempat ke mana. Tu panggil nasi masuk separuh, nasi mentah. Dia ke arah kepada mengisbatkan tempat bagi Allah. Itu bukan salaf dan bukan khalaf. Itu salafi wahabi. Ingat molek. Itu salafi wahabi. Bukan salaf, bukan khalaf. Ke arah itu. Cuma ada orang berani lagi, memang bertempat. Cuma kadang-kadang hak kendor sikit, dia cair sikit. Itu saya guna istilah nasi masuk separuh tu. Hak direct lalu, memang dia adalah. Saya pernah berjumpa dengan seseorang yang terpengaruh dengan faham ni. Kita pun nak tanya jugalah pandangan dia. Dia kata, Tuhan dia atas arah lah. Saya tanya dia, saya tak faham maksud tu keborok. Atas arah. Aku tak faham kata. Atas arah lah. Dia main gitu. Aku tak faham kata. Atas arah lah. Lepas tu kita guna bahasa lain. Ada tempat tak? Bertempat di situ? Ke mana? Dia pun mula kendor sekarang. Cair. Tapi bila kita tak tekan, dia pergi situ lah. Lepas tu saya kata, nasi masuk separuh. Tapi ke arah tu. Kena faham baik. Itu bukan salah dan bukan khalaf. Salah dan khalaf, tengoklah. Dah dari mana saya kata ni? Sebab tu kena rujuk. Kena rujuk pada kitab-kitab. Cubalah. Mungkin kita bukan ahli kitab lah. Tanyalah alim ulama. Rujuklah kitab-kitab mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Tahu ulama-ulama siapa dia? Abu Hasan Syari, Abu Mansur Maturidi dan sebagainya, Al-Ghazali, Imam Haramain, Fakhruddin Ar-Razi dan ramai lagi tokoh-tokoh dia jelas ada lagi. Mereka ni ada kitab-kitab. Dan boleh tengok situ. Jadi kalau nak tahu mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, dalam tu ada salah khalaf, tengok tokoh-tokoh ulama-ulama dia. Boleh dicek. Al-Baghdadi, Abdul Qadir Al-Baghdadi dan ramai-ramai lagi lah. Ada ulama mereka ni, ada tokoh ulama sendiri. Biar jelas. Baik. Itu puncanya. Persoalannya, kenapa saya tak nama sedikitlah Salafi Wahabi ni faham semacam itu? Pertama sekali, macam saya kata dua sebab tadi. Dia hanya tengok ayat tu saja, tak tengok ayat lain. Yang kedua, dia faham cara zahir ayat tu. Baik, Ahlussunnah wal Jamaah ni, salah dan khalaf ni, dia faham macam mana? Pertama sekali, dia tengok ayat-ayat lain lagi. Ayat tu beritahu Tuhan di arash. Ayat tu. Bagaimana pula ayat lain? Wa huwa ma'akum. Tuhan bersama kamu pula ni. Yang ayat tu mana pula? Ulama. Hak tu beritahu Tuhan di arash. Ayat lain beritahu Tuhan bersama dengan kamu. Bersama dengan kamu.
Ayat lain pula memberitahu tidak ada 3 orang yang sedang berbisik-bisik kecuali Allah lah yang keempat ni. Ada 3 orang duduk pakat sejaknya bisik ni, ada seorang lagi ni yang keempat tu Allah. 5 orang yang berbicara senyap-senyap ni, maka yang keenam tu Allah. Ayat ni bagaimana? Maka sebab itu alim ulama ahli sunnah wal jamaah melihat bahawa kena tengok ayat lain juga. Jadi kalau nak pegang ayat tu saja, nak faham bahawa Tuhan tu bertempat di aras, kena ayat tu ayat ni nak faham ke mana pula? Nak pegang ke mana pula? Hak kata Tuhan bersama dengan kamu ni, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan dia yakni Allah itu bersama dengan kamu di mana kamu berada. Ayat tu nak faham cara mana? Nak pakai hak di aras ke hak bersama dengan kita ni? Apa ni? Maka sebab itu ulama Ahlus Sunnah tengok pada mana has? Tengok ke mana? Tengok ayat tu ayat mana? Ayat muhkamat ke atau mutasyabihat? Ini ayat Quran yang imam baca tadi. Salat maghrib tadi. Dalam ayat tu kena molek malam ni. Tak imam pun baca ayat tu. Ada yang muhkamat yang jelas terang. Tak ada kekeliruan langsung. Dan selagi ayat mutasyabihat. Mutasyabihat ni ada kesamaran. Ayat tu kalau kita faham ni berlaku kesamaran, maksudnya berlawang dengan sifat-sifat ketuhanan dan hal-hal lain lagi. Kesamaran. Tak nak faham cara zahir, kita tak nak faham dengan baik. Ayat-ayat Al-Quran secara keseluruhannya terbahagi kepada 2 jenis tu, muhkamat dan mutasyabihat. Hak mana jelas dan terang, muhkamat. Contohnya apa? Qul huwallahu ahad. Katakan Allah tu Maha Esa, jelas terang. Tak pening orang nak faham. Tapi kalau ada ayat lain, contohnya yadullah fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Nak faham ke mana tu? Nak faham ke mana tu? Jadi ayat-ayat yang ada kemuskilan ini dinamakan mutasyabihat. Yang muhkamat jelas. Ini nak cover prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Biar nampak beza ni. Apa yang jadi gitu tu? Saya makan masa sikit, boleh dah? Boleh. Sikit lagi nak berhabis. Ada apa ni sikit je nak lama. Tak mau panjang. Jadi ayat tu yang keliru tu tak dapat nak faham mana. Yadullah fawqa aydihim. Tangan-tangan orang yang berbaiat ni, tangan Allah atas dia tu. Nak faham mana? Tangan Allah ada tak tu? Ambil mikroskop tengok ke mana kena. Nak faham mana tu? Dah nak faham ayat tu. Maka yang mengelirukan, yang kekeliruan ini dibagi mutasyabihat. Maka dalam ayat-ayat mutasyabihat ni, maka ada 2, Ahlus Sunnah ni ada 2 cara penyelesaian dia. Sama ada jalan tafwid salaf tadi tu, iaitu makna zahir tadi tu, hak tu tak nak, bukan maksud tu dah maksudnya apa, tak tahu, serah kepada Allah, tu satu, tafwid nama dia. Atau dijelaskan maknanya, makna zahir tu tidak dikehendaki, tangan Allah di atas tangan mereka tu, makna zahir tu bukan makna tu, dah makna apa dikehendaki. Bahasa Arab tangan ni digunakan dengan banyak makna. Antaranya dengan makna dalam bahasa kudrat atau pertolongan Allah menolong mereka ni, atau kudrat Allah membantu mereka ni, atau dengan makna-makna yang sesuai. Jadi sesuai dari segi bahasanya, betul dari segi bahasanya, dan betul dari segi sesuai dengan makna-makna ketuhanannya. Dijelaskan ke mana tu? Yang ini orang panggil takwil. Tu 2. Salaf dan khalaf. Ada pun mensabikan Tuhan tu ada tangan lah. Dah tangan kau ni. Tak tahu kau ni, tapi tangan lah. Tu jenis nasi masuk separuh. Tangan-tangan lah. Tapi tak tahu tangan kau ni. Hitam ke, putih ke, daging ke, besi ke, kayu ke, tak tahu. Tapi tangan lah. Cuma tak tahu tu je. Tapi anggota tetap anggota lah. Itu nasi masuk separuh. Itu mengarah kepada menjisimkan Tuhan. Dan faham seperti itu tidak ada dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Yang itu tu dalam aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah dinamakan sebagai musyabbihah ataupun mujassimah, dan pegangan ini ditolak dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi kalau ada orang nak faham macam tu, Allah lah, ada apa. Cuma saya nak khabar pegangan itu bukan pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan marah hamba lah. Kalau ada orang nak faham gitu, Allah lah, ada apa lah. Cuma kita nak khabar faham yang macam tu bukan faham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akhir sekali, tak apa saya beri panjang. Ada kita dengar yang lebih berani hari ini, dia kata Tuhan tu ada tangan kanan. Nak khabar contoh je, tapi tak boleh jelas macam tadi dah. Nak khabar senario je. Ada tangan kanan. Berani sikit hari ni, ada tangan kanan. Itu dia ambil dari Al-Quran. Was-samawatu matwiyatun biyaminih. Hari kiamat ni, langit ni digulung oleh tangan kanan ni. Yamin ni tangan kanan. Maka daripada ayat tu dia pakai Tuhan tu ada tangan kanan. Lepas tu akal pula faham sikit lagi, bila ada tangan kanan, ada hak kiri pula. Hak kiri tak ada dalam ayat Quran, tapi hak kanan ada. Tidak tengok lagi ayat lain. Ada ayat lain menyebut Tuhan saja tangan, yadullah fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Tengok ayat lain pula, khabar dua tangan. Bal yadahu mabsutatani. Bahkan dua tangan Tuhan tu jala menghulu. Dua tangan pula. Tengok ayat lain lagi, banyak tangan pula. Was-samaa'a banainaha bi'aidin. Langit ni, langit kami bina dengan tangan-tangan. Banyak, lebih dari dua. Tuan nak pakai mana se? Tangan se ke? Tangan dua ke tangan banyak? Pening. Pening lalu ya, pening. Baik, persoalan akhir yang saya nak beritahu hari ini, ambil masa 5 minit boleh? 5 minit. Kita mengaitkan imam-imam tertentu dengan faham Salafi Wahabi ini, kalau tak cermat boleh membawa kekeliruan lah. Ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah ni, mereka sudah ada senarai, mereka ada mazhab, mereka ada manhaj kaedah, mereka ada alim ulamanya. Mereka ada alim ulamanya dan mereka ni ada kitab-kitabnya. Maka di antara alim ulama yang berpegang dengan faham Ahlus Sunnah wal Jamaah ni, Asy'ariyah ni adalah Al-Imam An-Nawawi. Jadi kalau kita kait Al-Imam An-Nawawi berpegang dengan faham salaf dengan makna Wahabi hari ini, itu silap. Itu silap. Demikian juga Al-Imam Ibn Katsir. Dia adalah tokoh Asy'ari mazhab akidahnya. Kalau kita kaitkan dia sebagai bermazhab Salafi dengan mana sama dengan Wahabi hari ini, silap. Baik, mana keterangan sikit je. Kita ambil Al-Imam Ibn Katsir dululah. Ibn Katsir ni memang dia murid kepada Ibn Taymiyah. Memang murid. Tak nak lagi. Sebagaimana Al-Imam Ibn Qayyim juga murid kepada Ibn Taymiyah. Tapi beza antara dua ni, Al-Imam Ibn Qayyim ni anak putih kepada Syekh Ibn Taymiyah. Adapun Ibn Katsir ni sekalipun murid, tapi bab akidah dia mengambil faham Asy'ariyah. Akidah, bukan Salafi Wahabi. Baik. Persoalan contoh akhir saya nak beritahu. Gini, nak beritahu. Saya tak mahu panjang dah ni, cuma nak khabar bahawa mengaitkan dua tokoh ni dengan faham Salafi yang sinonim dengan Wahabi hari ni, itu silap. Poin akhir saya nak khabar, Wahabi ni antara ciri dia, antara benda yang dia tak berahi sangat, ziarah kubur. Itu dia tak berahi semua. Ziarah kubur dan tawasul. Ini antara isu Salafi Wahabi ni memang dimusuhi secara keras. Bahkan mereka melabelkan orang yang menziarahi kubur dan bertawasul sebagai kuburiyun. Kuburiyun tu maknanya tapi difahami seolahnya orang yang mempertuhankan kubur lah. Seolahnya gitu. Kuburiyun. Letakkan. Baik. Saya sebut satu kisah.
Kalau kita nak katakan, tadi saya kata bahawa antara isu yang ditolak secara berat oleh Salafi Wahabi ni isu ziarah kubur dan juga bertawasul. Sehingga Ibn Taymiyah menghukumkan haram pergi ziarah kubur Nabi tu. Jadi kalau nak pakai Ibn Taymiyah, jangan pergi ziarah kubur Nabi. Haram menurut fatwa Ibn Taymiyah. Sehingga kalau ada orang berniat, berqasad nak pergi ziarah kubur Nabi di Madinah tu, dia niat. Pertama sekali dia berdosa. Yang kedua, safar dia tu, perjalanan dia tu tidak mengharuskan dia untuk jamak kosong. Sebab perjalanan dia tu bukan niat yang diharuskan, niat yang berdosa, yang diharamkan. Sampai begitu. Kubur orang lain lebih-lebih lagi lah. Kubur orang lain. Baik. Itu pendirian dia. Baik. Sekarang saya nak kait dua tokoh yang saya sebut tadi tu. Al-Imam An-Nawawi dengan Al-Imam Ibn Katsir. Kalau kita nak kaitkan dia dengan Wahabi, berlawak. Dalam isu ini, Al-Imam An-Nawawi menjelaskan mengenai kisah yang membabitkan Al-Imam Al-Utbi. Al-Imam Al-Utbi ini, dia cerita satu ketika selepas di kubur Nabi, dia ada dekat kubur Nabi tu, ada seorang Arab, A'rabi ni, dia mari kat kubur Nabi ni, beri salam, Assalamualaikum ya Rasulullah. Dia beri salam kepada Nabi. Dia kata, aku mari ni kerana tujuan, kerana ayat Al-Quran sebut, walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahimah. Mereka ni, ketika mereka menzalimi diri mereka ni, lalu mereka datang kepadamu wahai Muhammad. Mereka datang kepadamu wahai Muhammad. Mereka minta ampun kepada Allah dan kamu minta tolong minta ampun untuk mereka juga. Nescaya mereka mendapati Allah Ta'ala tu Maha penerima taubat. Jadi orang Arab ni yang mari kubur Nabi, Nabi wafat dah masa tu. Yang ada dekat tu Imam Utbi. Dia kata, aku mari dengan ayat ni, sebab ayat ni aku mari ni ke kubur. Lalu bila orang Arab ni pergi, Al-Imam Utbi itu dia kata, tiba-tiba aku mari ngatuk dan tertidur. Tiba-tiba aku mari ngatuk, tertidur. Dalam tidur aku mimpi Nabi datang dalam mimpi aku, pergi cari orang Arab tu, muka bawa ke dia, Allah Ta'ala telah memberi pengampunan kepadamu. Kisah ini disebut oleh Imam Nawawi di dalam kitab Idah, Al-Idah. Jadi kalau kita nak kata Imam Nawawi ni berpegang dengan faham Salafi yang Wahabi hari ini, ni harus belawang. Wahabi tak berhari sekali buah ni. Tapi itulah yang disebut oleh Al-Imam An-Nawawi. Berarti mengaitkan Nawawi dengan Salafi dengan makna Wahabi hari ini, silap. Demikian juga Ibn Katsir dalam tafsir dia. Boleh tengok siapa yang tahu tentang tafsir Ibn Katsir. Buka dalam tafsir Ibn Katsir itu, ketika menjelaskan ayat saya baca tadi tu, walau annahum izzalamu anfusahum, Imam Ibn Katsir bawa kisah Al-Imam Utbi tadi tu dalam tafsir dia tu. Sedangkan inilah isu yang sangat tidak disukai oleh Salafi Wahabi. Itu saya kata nak mengaitkan dengan Imam. Cuma memanglah kitab-kitab Imam Nawawi ni, dia ada kitab besar dia, Syarah Sahih Muslim. Kitab tu dikatakan diguna pakai secara meluas. Sebenarnya bukan orang Wahabi saja pakai, bukan Salafi Wahabi, seluruh dunia pakai kitab. Jadi kalau kita nak kata orang Salafi Wahabi pakai kitab ni, maka disebabkan kerana dia juga bukan Salafi Wahabi, silap. Sebab apa? Kitab ni dipakai seluruh dunia. Sebab apa? Antara syarah Muslim yang paling baik sekali. Antara kitab syarah Imam Muslim hak paling baik, hak berenah sekali. Jadi dipakai oleh semua orang. Bahkan tokoh-tokoh Wahabi mutakhir ni ada yang menolak Al-Imam An-Nawawi ni. Kitab dia pakai kitab dia ni. Tapi dia tolak Imam Nawawi ni. Sebab apa? Bahkan ada yang mengkufurkan Imam Nawawi. Kenapa? Sebab dia berpegang dengan akidah Asy'ariyah. Jadi kalau kita nak kata Imam Nawawi sebagai Salafi Wahabi, silap. Dan kita tengok data-data lain. Jadi
Akhir sekali Imam Nawawi ni nak kabarnya dia ada tulis satu kitab. Ini fakta akhir saya nak kabar malam ni. Dia tulis kitab Al-Azkar. Dalam tu dia ada tulis tentang satu fasal tentang ziarah kubur Nabi. Tapi kitab ini telah diubah oleh Salafi Wahabi. Dia cetak semula, dia buang dia tu. Tengok. Imam Nawawi tulis bab tu ziarah kubur Nabi. Tapi dibuang. Sebab apa? Isu ziarah kubur ni sangat tidak disukai oleh Salafi Wahabi. Jadi kalau kata Imam Nawawi dia termasuk salah, Wahabi ni silap. Keliru fakta tu. Jadi dia buang, dia ubah. Dia tukar apa ni? Ziarah Masjid Nabi. Dia tukar. Dia tukar. Daripada ziarah kubur kepada ziarah Masjid Nabi. Itulah antara isu-isu yang saya nak jelaskan. Mohon maaflah sekiranya ada orang rasa nak terima tak mau terima, kau ada lah. Cuma saya menjelaskan menurut apa yang saya kaji dalam perkara ni. Apa sekiranya anda rasa betul ataupun ada dalil, maka timbangkanlah. Kalau rasa tak betul, tak ada dalil, salah fakta, tolaklah. Tapi saya beritahu rujukan-rujukan tadi tu. Kalau tuan-tuan mampu, kita tengok semula hak saya kabar tu, kitab-kitab saya kabar tu. Itu saja dulu. Sekianlah saya dulu. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.